Pak Amik jumpa dah buku tu. Ada. Ada. Pasal lama tak mengaji duduk asing. Saya ada. Tak rekam lagi kan? Belum kan? Rekaman. Saya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minar rasyidin. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwan, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sambung pelajaran kita ikhwan. At-Tibyan kita sambung pada muka surat 91 Pak Amik. Ya betul. Kalau nombor yang ni ke berapa? 16. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa termasuk daripada adabnya ialah membaca Al-Quran dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Terima kasih. Membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab. Tajuk yang lepas tentang ihtiramul Quran. Kita memberi penghormatan kepada Al-Quran. Maka ini susulan tajuk dia, iaitu bila satu orang membaca Al-Quran, sama ada luar sembahyang atau dalam sembahyang, dia tak baca yang Arab tu. Dia tak baca teks Arab tu. Dia main terjemahan. Sama ada dalam sembahyang atau luar sembahyang. Apakah itu termasuk di dalam penghormatan pada Al-Quran? Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan tidak boleh membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, baik ia pandai berbahasa Arab ataupun tidak, di dalam salat ataupun di luar salat. Jika ia melakukan hal ini dalam salat, maka tidak sah salatnya. Ini merupakan pendapat mazhab Imam Syafi'i, juga mazhab Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Daud dan Abu Bakar bin Munzir. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat hal itu diperbolehkan dan sah salatnya. Tapi kena tambah sikitlah. Dalam fiqh Abu Hanifah dia kata jika orang itu tidak boleh berbahasa Arab, dia boleh baca Fatihah dalam bahasa dia lah, bahasa Inggeris ke bahasa apa. Sekiranya dia tidak boleh yang Arab tu, dia tak boleh. Jadi seolah-olah baca makna. Ini Imam Abu Hanifah. Tapi kena tambah sikit lah. Apa dia kata? Itu bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab. Okey. Yang tu pun termasuk yang baru masuk Islam, sebab dia tak boleh nak tangkap kalimah-kalimah Arab tu, dia tak boleh nak tangkap. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, ingat kan Abu Yusuf ni siapa dia? Tokoh besar mazhab Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Dan Muhammad ni siapa dia? Muhammad Asy-Syaibani, tokoh besar mazhab Abu Hanifah. Mereka kata boleh bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab dengan baik, dan tidak boleh bagi orang yang bisa berbahasa Arab dengan baik. Itu penjelasan dia. Bila Imam Abu Hanifah kata boleh baca selain bahasa Arab Fatihah Quran dalam sembahyang, maka dua orang ulama besar ni dia takut kita keliru. Maka kerana mereka adalah pembawa mazhab Abu Hanifah,
mereka bagi penjelasan. Maksud Abu Hanifah tu ialah bagi orang yang tidak boleh berbahasa Arab. Terutama Abu Yusuf dan Abu Hanifah dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani ni, mereka duduk di Baghdad. Pengaruh bahasa Parsi itu ada di Baghdad kerana mereka dekat dengan Iran. Jadi ada orang memang tak boleh langsung. Kita baca Imam Nawawi juga dalam Al-Azkar, dia kata bagi orang yang tak boleh membaca Fatihah dalam bahasa Arab, dia boleh dalam bahasa terjemahan. Namun sekiranya dia tak baca Fatihah terus, itu lebih baik. So dia takbir, Allahu Akbar, dia tak tahu nak baca apa, tak payah. Maka Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi dalam kitab dia Al-Muhalla, kitab besar dia kata bila kita tak boleh baca Fatihah, bermakna hilanglah kewajipan. Macam kita ambil uduk, satu tangan ni boleh kena ayak, satu tangan ni tak boleh kena ayak. Jadi yang tak ada halangan, bagilah kena ayak. Yang ada halangan, kenapa nak pergi ganti dengan tayamum? Sebab apa? Sebab hilang kewajipan. Maka bila hilang kewajipan, maka tidak ada hukum apa-apa. Basuh sebelah je lah. Maka dia tak boleh baca Fatihah. Dalam bahasa Arab, kewajipan membaca Fatihah dalam solat ataupun membaca surah dalam solat dalam bahasa Arab. Sekarang dia tak boleh. Macam sahabat sebut tadi, sahabat Syam. Dia baru masuk Islam. Mu'alaf. Ataupun memang dia ni satu orang Batak mana pun tak tahu mai. Belajar tak dapat. Takat lepas Allahu Akbar, tahiyat pun tak dapat. Maka kenapa nak digantikan dengan benda lain? Riwayat yang ada dalam riwayat Nawawi kata yang ada cuma bila ada sahabat mai jumpa Nabi, dia tak boleh baca Fatihah. Bayang orang Arab tak boleh baca Fatihah. Nabi kata bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tasbih, gantilah. Kalau yang tu pun tak boleh, hilanglah kewajipan. Maka tak payahlah nak pergi tunggu saat orang kata apa, berdiri saat lama macam orang habis Fatihah. For what? Habis tak boleh Allahu Akbar. Orang kata berdiri tomak ninah, rokok je lah. Allahu Akbar, tomak ninah, sami Allahu liman hamidah. Ini bagi orang yang tidak boleh. Dia duduk belajar tak dapat. Imam An-Nawawi, dia masukkan bab ini kepada kita, perbahasan sependek ini kepada kita untuk bagi tahu tentang tajuk yang baru lepas, iaitu kehormatan Al-Quran. Dia mesti dibaca dalam bahasa dia diturunkan. Jadi ikhwan, ini tajuk ni ada kaitan dengan kelas kita sekali. Macam mana kita nak baca Quran dalam bahasa dia diturunkan? Quran diturunkan di atas huruf, di atas kalimat, di atas barih. Betul? Barih itu kita kata harakat, kita panggil dengan nahwu, kan? Dia ada kalimat. Jadi ilmu yang kita duk belajar pada kelas kedua ni adalah ilmu berkaitan dengan bagaimana nak membaca Al-Quran seperti mana dia diturunkan. Sebab kita tak boleh, kalau satu orang tu Abaman, dia khatam 3 kali Quran tapi semua dalam terjemahan, dia dihukum tidak membaca Al-Quran. Tidak ada pahala. 1 dapat 10, alif lam mim tu dapat 30, tak ada. Dia telah mencabut kemuliaan Al-Quran. Ada tak ada orang lagu ni? Ada. So my personal bukan pengalaman experience, my personal experience. Saya jumpa, I meet bukan orang gaji. Itu meet. Maafkan saya. I met. Past tense met, telah jumpa. I met somebody lah, Datuk. Dia datang, dia kata dia telah membaca Al-Quran dalam bahasa orang putih. Dia kata 3 kali. Translation cik. Siap baca ya. Dalam gigit jari tu dah siap pronunciation dia keluar tepat dalam gigit jari. Dia
Dia kata ke saya, dia telah baca Quran 3 kali dalam bahasa Inggeris. So dia tanya saya, dia kata opinion saya lah, adakah dia dapat ganjaran-ganjaran ni semua. So saya kata dengan sedihnya lah, saya kata dengan duka cita, saya kata my personal opinion, Datuk tak dapat lah. Dia macam gitu. Sebab Datuk telah mencabut kehormatan Al-Quran. Quran tak diturunkan dalam bahasa terjemahan, dia ada bahasa dia. Dan Allah menyatakan dalam Quran dia diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni nak kena sebut ada baris. Silap baris berubah makna. Pasal itulah satu orang itu tidak boleh seronok membaca Al-Quran kalau dia tidak melepasi ilmu yang pertama, kelas kita yang kedua. Bagaimana nak sebut alif ke alif? Yang Pak Long, maafkan saya, dalam kelas bukan Pak Long, Ustaz Syekh. Ustaz Syekh. Kita kena hormat guru kita. Luar kelas Pak Long, dalam kelas Ustaz Syekh. Kita kena angkat ustaz kita bagi orang kenal. Ya, bagaimana nak sebut ba ke ba? Kenapa itu diambil kira? Sebab seperti mana dia diturunkan. Kalau kita baca Quran tersilap, tapi kita duk belajar baca, tidak ada dosa. Tak ada dosa, jangan bimbang. Orang ugut baca Quran ada dosa. Berapa banyak orang baca Quran laknat dia. Ini semua ugutan yang palsu belaka. Palsu belaka, tak dapat diterima. Kes 1NDB lebih sahih daripada itu. Ini semua palsu belaka. Tidak ada laknat-laknat bagi pembaca Quran. Jadi ikhwan, ini satu daripada hal. Kerana itu ikhwan, okey, saya dengan izin Ustaz Syekh, saya tarik sikit pelajaran yang lalu. Kenapa ilmu belajar Quran dinamakan ilmu tajwid? Kita awal-awal mula-mula Pak Long habaq kan, apa makna tajwid? Memperelokkan sesuatu. Maksud memperelok tu bukan kita nak bagi dia elok. Kita kena baca seelok dia diturunkan. Bukan kita nak bagi elok sesuatu, tak. Kalau dia diturunkan dengan inna, ada inna. Betul? Ada alif, ada tak ada alif. Kalau inna yang tak ada alif kita buat alif, yang ada alif kita baca tak ada alif. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kita buang alif. Bermakna kita membaca Quran tidak seperti makna dia, memperelokkan. Tapi dalam ilmu Quran, yang dimaksudkan dengan memperelokkan itu apa dia? Ustaz Syekh tak boleh jawab, guru. Ni yang lain ni. Pasal kita ada kitab. Cuba buka kitab balik. Kitab tajwid tu. Cuba tengok. Nombor 1 sekali. Dia ada istilah dan lurah kan? Lurah, bahasa bermakna memperelokkan sesuatu. Istilah tu. Bila kita sebut tajwid, memperelokkan sesuatu dari segi bahasa. Dari segi istilah, maksud elok tu apa dia? Tak. Menurut istilah, bila kata elok, itu apa dia? Melafazkan setiap huruf ya. Tengok nombor 1. Muka surat 6. Melafazkan sesuatu dari makhraj dia. Kalau kita lafazkan sesuatu tak melalui makhraj dia, bermakna kita tidak memperelokkan bacaan kita. Lepas tu apa lagi? Secara betul. Lepas tu memenuhi setiap hak-hak huruf dia. Sifat membawa pada sifat asli dia. Betul? Ya. Dan sifat-sifat apa? Mendatang. Sifat-sifat yang mendatang. Yang tu Ustaz kita lah hurai, bukan bidang saya dah lah. Saya cuma nak perkenal orang, saya boleh lah.
Jadi masuk tak Tuan Haji Abdul Karim yang kita duk baca At-Tibyan dengan tadabbur kelas kedua, dia memang masuk. Ya. Jadi kalau satu orang tu berbangga 3 kali dia baca Quran dalam bahasa terjemahan dan dia belum mendapat taufik daripada Allah nak baca Quran dalam bahasa dia diturunkan, dan bila dia baca bahasa diturunkan, dia tak baca selancak dia baca dalam bahasa terjemahan, ini orang putih kata sangat sad. Sad. Apa makna? Menyedihkan lah. S-A-D. Sad. Menyedihkan. Dah sayang lah. Dia tidak memberi penghormatan yang besar kepada Al-Quran. Baik. Imam An-Nawawi buka lagi satu tajuk. Tajuk ni clear nah? Ada soalan ke tajuk ni? Clear. Baik. Tadi yang ke berapa? Boleh Cik? Masa. Wallahu ta'ala alam, Allah yang maha mengetahui. Pakcik kata orang masuk Islam berapa lama masa kita patut bagi pada dia untuk kita kata kalau dalam tempoh ni tak boleh, bermakna awak ni dianggap orang yang sengaja lah, baru berlaku dosa tu. Saya fikir pertama sekali faktor umur itu memainkan peranan, faktor kemampuan IQ juga memainkan peranan. Jadi bagi orang masuk Islam, saya merasakan tempoh setahun itu adalah tempoh yang menusabah. Kalau dia kata dia tak tahu, dia tak erti, tempoh setahun. Sebab anak-anak kita yang beranak dalam kita ni pun yang cakap Melayu elok, ambil masa nak habiskan Iqra' 1 sampai Iqra' 6 pun lama. Setahun yang saya maksud ni bukan dia kuasai Quran seluruhnya, dia menguasai makhraj-makhraj saja. Dia boleh sebut alif, ba, ta. Bila bari atas dia tahu, bari bawah dia tahu. Dia tak tukar antara sabdu dengan tanda mati, dia tak tukar. Setahun itu elok. Tapi untuk dia memboleh baca Quran keseluruhannya, sekurang-kurangnya 5 tahun. 5 tahun. Pasal apa? Dia start daripada lidah yang bukan Melayu terus. Kata lidah India atau lidah Cina, ataupun lidah belah-belah kita pergi dalam-dalam Batak ke mana punya lidah. Tiba-tiba nak li'ila fi Quraisy, memakan masa yang lama. Tapi untuk ajak dia kenal alif, ba, ta, maka sabarlah setahun. Setahun tu sabar. Untuk melancak seluruhan bacaan perlukan 5 tahun. Dan lepas tu tanya Islam dah berapa lama? Dia kata 25 tahun. Alhamdulillah. Buka-buka Fatihah tak boleh baca, maka dia patut diancam. Dia patut dimarah. Buat apa 5? Ya, 25 tahun. Contohnya penulis kita lah, yang kep hantar wajah dia. Wajah orang baca Quran ni kita tengok lain macam. Dia berseri dia lain macam. Dia masuk Islam dengan dia boleh Quran 5 tahun ya, dia ambil masa. Wahai dia bukan masuk Islam tu dah lancar. So 5 tahun itu adalah tempoh belajar. Macam kita nak hafal Quran, nak itu, nak ini, tempoh dalam 1 sampai 5 tahun itu adalah kita punya pusingan. So bagi ya. Dah belah-belah tahun pakcik dia masih kata Jahama tak boleh lagi, Muqaddam tak lepas lagi, Juzuk Amma baca lentang pukang, maka dosa itu berjalanlah pada dia. Dia dianggap orang yang meringankan. Dia dianggap berdosa lah. Taklif itu mula berlaku. Baik, Imam An-Nawawi membuka bab yang lain, membaca Al-Quran menggunakan qiraat sab'ah. Yang ni yang ke berapa? Ni yang ke-17. Boleh membaca Al-Quran menggunakan 7 macam qiraat yang telah disepakati. Adapun dengan yang lain tidak boleh. Walaupun dengan riwayat syaz.
Syaz itu dia tulis di bawah, qiraat sanadnya tidak sahih. Kalau syaz di sini dia maksudkan tidak qiraat yang menyimpang dengan riwayat yang sahih. Ataupun syaz boleh juga dikatakan qiraat yang janggal, ganjil, maka tidak dibenarkan. Yang 7 itu silalah. InsyaAllah pada bab ke-7 akan dibahas perbahasan mengenai kesepakatan ulama berkenaan wajibnya istitabah, hakim meminta orang yang berbuat dosa untuk bertaubat. Bagi orang yang membaca Al-Quran menggunakan bacaan syaz ataupun menggunakan riwayat syaz yang diriwayatkan dari ke-7 qiraat tersebut. Seorang hakim bila dia dengar satu orang baca Quran keluar daripada qiraat yang 7, dia boleh panggil suruh dia taubat. Kerana syaz itu masalah. Ini kalam Tuhan. Kalam Tuhan ini mesti ada riwayat. Itu kalau dalam ilmu yang kita belajar dengan Pak Long pula dengan Ustaz Syekh kita, kan? Tak mana dia duduk? Tak mana? Yang baru ni Pak dijelaskan. Kita riwayat Hafs ada mukadimah. Cuba tengok mukadimah. Mukadimah. Tu muka surat ke? Tak tahu muka surat berapa. V I ada tiga titik tu. 8 tu. Nombor berapa cik? 8. Dia bawa mukadimah kan? Di situ masa tu kita dapat penjelasan tentang bagaimana Quran dibaca menurut Tariq Syatibi, riwayat Hafs bin Sulaiman, Al-Mughirah, Al-Asad Al-Kufi, bagi qiraat Asim bin Abi An-Najud Al-Kufi At-Tabi'i, dan Abi Abdurrahman daripada Abdullah bin Habib As-Sulami, dari Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab daripada Nabi. Jadi semua orang ini akan meriwayatkan riwayat-riwayat yang jelas. Kenapa? Kerana itu kalam Allah. Kenapa kita boleh baca wadduha? Kenapa kita boleh baca wadduha? Kenapa kita boleh baca maliki yaumiddin? Maliki yaumiddin. Kerana ada riwayat. Tiba-tiba main satu riwayat yang syaz, Nawawi kata dia akan menjelaskan sedikit pada bab ke-7. Walaupun dia datang daripada qiraat yang 7, tapi dia termasuk syaz. Riwayat dia tak sahih. Maka bila hakim yang bijaksana, dia tahu dalam bab ni, dia boleh panggil kawan tu untuk istitabah ataupun istitab untuk suruh dia bertobat. Tengok kawan. Kenapa? Kalam Allah tak boleh main-main. Tak boleh main-main kalam Allah. Bila orang tunjuk kepada kita alif, dia orang bawa satu hitam alif, dan kita tahu itu alif, dan kita tahu maksud dia alif, kita tak boleh kata benda lain. Kita kena kata alif. Dan dia adalah hati dia memang nak suruh kita teka alif. Dan bila kita teka alif betul, dia kata batang kayu. Dia buat dosa dengan Tuhan. Kerana dapat difahami daripada tulisan, pengertian dan isyarat kesemuanya nak sebut kalam Allah. Tiba-tiba dia buat istihza. Dia apa? Dia memperolok-olokkan dengan benda lain kerana macam nak perkenal kawan lah, maka dia berdosa. Melawak pun tak boleh. Saya boleh kata saya cuma kata Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Betul lah, kalau ada perbalahan kita keluarkanlah. Yang ni yang tak ada perbalahan. Dia nak ajak apa? Dia nak ajak baca. Kalau ada pandangan yang kata itu jawi, tak masuk lah. Macam ni. Dia kata, hang tengok huruf alif ni dia berdiri macam pokok nyok. Itu tak apa. Itu dia bukan nak istihza. Dia nak bagi dia tu kenal. Berdiri macam ni. Dia berdiri, dia tak condong. Yang ni maksud saya, kawan tu tulis alif.
Dia tahu kata dia tulis alif. Dia ni sebut alif. Maknanya betul lah. Dia macam nak perkenal kawan tu. Dia kata, siapa kata alif? Ni batang pokok. Maka dia telah istihza. Maka tak dibenarkan. Hakim kalau tahu benda tu boleh panggil dia untuk ini untuk Quran. Lain kalau macam sahabat Wan kata tadi, yang tu bukan Quran, tu kelas mengenai jawi. Memang kelas kena jawi ni dia pakai huruf Arab, tapi dia tak pakai baris. Bila tak ada baris, maka dia tak disebut Quran lagi. Quran ni kena ada baris. Memang tak ada baris, tapi dia pun sebut. Pasal tu kita tak sebut A. Kalau sebut A, confirm Quran. Dia sebut alif. Alif, ya, mim. Bukan Arab, bukan Quran. Itu ejaan. Itu jawi. Maka kalau buat olok-olok bahasa jawi, tak masuk. Jadi kalau semua orang faham kata itu Quran, maka tak dibolehkan. Kerana ini kena ada hakim, kena kata istitabah. Cuba bayang, tengok orang ada pengalaman, saya ada pengalaman di Sabah. Satu orang datang, dia mampu baca Fatihah daripada bawah naik atas. Daripada bawah naik atas. Dia nak habaq kata tempat dia masuk mengaji tu hebat sampai boleh baca terbalik. Jadi saya punya maksud terbalik itu macam dia baca ayat-ayat ke-7 dulu, lepas tu ayat ke-6. Dak terbalik tu dia waladhdallin. Dia sebut tu dulu. Lepas tu baru dia pandai sebut. Masa tu saya pun muda sikit. Saya bagi tahu, saya kata setan lah ambil tobat bang. Tak boleh. Sebab Quran tak diturunkan dalam qiraat terbalik. Ini bukan syaz, ini qiraatnya haram. Tak boleh. Macam orang baca qul huwallah terbalik untuk buat ilmu pengasih lah, ilmu apa ke. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan panggil ilmu hitam, ilmu sihir. Tersinggung orang hitam. Sebab ramai juga orang hitam bagi ilmu. Bukan ilmu hitam. Ilmu sihir. Ini istilah yang kena dibetulkan. Black magic tak apa. Di belakang tu ada magic. Ini dia bagi kita ilmu hitam. Khinzir tak apa pakcik. Khinzir boleh sebut, okey. Bunyi pun tak ada apa-apa sangat. Jadi boleh faham maksud saya tu? Para ulama berkata, jika seseorang sudah tahu mengenai larangan membaca Quran menggunakan qiraat yang syaz, tetap menggunakannya dalam solat, batallah solatnya tersebut. Tak boleh. Tak ada satu qiraat. Qiraat yang merapu. Jadi dalam qiraat yang ke-7 tu dia boleh pilih yang mana nak baca dalam solat. Tapi juga dengan dia akan maklumlah pada jemaah supaya kekhusyukan jemaah tu tak terancam. Ini tak boleh satu qiraat yang tak disepakati. Jika dia tidak tahu, maka solatnya tidak batal dan tidak dihisap mengenai bacaannya. Dia pergi baca Fatihah dengan satu qiraat yang tak sah dan dia tak tahu, maka Fatihah dia itu tidak diiktiraf. Bila dia rokok, sembahyang dia boleh batal juga. Imam Abu Umar bin Abdul Bar Al-Hafiz mengutip kesepakatan kaum muslimin bahawa tidaklah boleh membaca Al-Quran dengan qiraat syaz dan tidak boleh juga bermakmum padanya. Bila kita tahu satu imam tu baca satu qiraat yang kita tak pernah dengar langsung, maka boleh kita mengambil tindakan tak mau duduk belakang dia. Kita mufaraqah sembahyang sendiri. Sebab bacaan dia meragukan kita. Jadi di sini ada dua perkara. Satu, kita tak tahu qiraat tu. Kan? Kita jadi ganjil lah. Yang kedua, qiraat dia tak betul. Kita pun tak tahu juga. Jadi ada kaedah dalam fiqh, bila qiraat dia baca itu meragukan kita, kita boleh mufaraqah. Sebab walaupun qiraat dia betul, sebab dia meragukan kita. Tapi kita tak pernah dengar. Bila kita dengar, kita nanti, apa dia ni baca? Dia ni main Quran ke? Dulu kita tahu bacaan wadduha, tahu. Tapi kita tak tahu kata boleh baca dalam solat. Kita dengar semua orang baca luar solat.
Tiba-tiba satu imam dia pergi baca dalam solat. Bila dia baca, kita tahu kata boleh baca. Cuma kita tak tahu dalam sembahyang ni boleh ke tak. Cuma tu imam tu pula bukan daripada ahli yang faqih. Dia pun bukan daripada orang yang mengaji selok-belok fiqh. Jadi banyaklah keraguan itu timbul dalam kepala kita. Dan dalam kes itu bolehkah kita mufarakah dengan dia? Boleh. Sebab dia sangat mengkacau fikiran kita. Dan lebih-lebih konteks yang kita baca ni, kita tahu qiraat itu tak sah riwayat dia. Maka kita akan tengok. Macam afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Itu ada qiraat. Jelaslah. Lagi satu, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khalaqtu. Boleh baca. Cuma kita tak tahu syaz ke tak. Dia termasuk yang 7 ke tak. Jadi seorang tu sembahyang dia baca afala yanzuruna ilal ibil kaifa khalaqtu. Punggah. Jadi pertama sekali kesalahan tu akan ada dalam kepala kita. Maka boleh tak kita nak meninggalkan dia sebagai imam? Jawapan dia boleh. Sebab yang dia buat hal itu dalam rukun sembahyang. Dan itu mengganggu fikiran kita. Jadi bila imam ni dia nak pakai qiraat, sepatutnya dia maklumkan kepada makmum, saya akan baca dengan qiraat. Dia tak perlu habaq qiraat apa. Dia cuma habaq saya akan baca dalam qiraat, itu saja. Supaya makmum tak jadi kacau, dan supaya bila dia baca orang yang tahu dapat kesan qiraat dia itu sah ke tak sah. Baik. Para ulama menyatakan barang siapa membaca Al-Quran dengan bacaan syaz kerana ketidaktahuannya atau tidak mengetahui keharamannya, dia harus diberitahu. Tengok, harus diberitahu. Tuan, bacaan tuan tu memang ada riwayat tapi tak sahih. Tuan kena tinggalkan. Jika dia masih mengulangi atau jika dia sudah mengetahuinya, berilah hukuman ta'zir yang keras sehingga dia berhenti melakukan hal tersebut. Ta'zir ni apa? Pemimpin kena buat hukuman yang bukan hudud, bukan qisas. Penjara ke, denda ke, pukul ke. Kenapa Pakcik Din? Ini kalam Allah. Jangan buat lagu tu. Jangan suka-suka. Mengingkari dan mencegah terjadinya hal tersebut merupakan kewajipan bagi orang yang mampu melakukannya. Ya. Kita yang tak tahu qiraat itu sah tak sah, kita tak boleh kata apalah. Kita sengah. Tapi bagi orang yang tahu ataupun kita melaporkan kepada orang yang memang ahli qiraat, dia tahu selok-belok qiraat, maka tindakan itu mesti diambil kerana dia telah menyeleweng dalam membaca ayat Quran, bukan seperti dia diturunkan. Tengok ikhwan, pasal itu kaitan kita baca ini dengan kaitan kelas kita selepas ini sangat ada hubungan. Baik. Kemudian Imam Nawawi kata mengganti variasi qiraah boleh ke tak boleh? Ini kita tengok minggu depan. Jadi Ustaz, Ya. qiraat ni imam lebih baik dia afdal ni kalau satu negara atau macam di Morocco dia baca qiraat lain kan. Baik untuk negara Nepal ya kan. Kan di Arab dia bisa baca salik dan orang kan. Kalau macam Ustaz Kadir ya, dia semua qiraat dia tahu. Betul. Boleh ya. Yalah, satu negara tu dia boleh ambil qiraat dia. Boleh pemimpin dia akan mengesahkanlah. Cuma macam kita Malaysia ni terkena dengan qiraat Osman. Nanti kita boleh tanya pada ustaz kita, qiraat yang kita baca ni dari siapa? Dari mana kan? Apa nama qiraat yang kita duk baca ni? Satu orang dia boleh qiraat lain macam Pak Cik sebut tadi. Ustaz Kadir kita dia boleh. Dan bila dia nak baca qiraat lain dalam solat, boleh. Dia hanya perlu maklumkan kepada jemaah. Kalau jemaah yang duduk dengan dia, okeylah. Macam kata dia nak pergi baca dalam solat Jumaat. Solat Jumaat tu kalau dia maklum pun, tak ramai orang boleh faham. Maka eloklah dia kekalkan qiraat rasmi. Itu lebih tak kacau khusyuk dan fikiran. Boleh Pak Cik Din? Awal Pak Cik Din tutup meja?
Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillah.